Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amirul Azizi bin Muhammad Rashidi P107825 dan sahabat saya Muhammad Nur Sawal bin Sahril P107800. Video kali ini kami diamanahkan bagi subjek pentadbiran kehakiman dan perundangan Islam yang bertajuk Bidang Kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nusyawar bin Syahril. Dalam tajuk berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah ini, saya mulakan dengan pendahuluan, iaitu menceritakan berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah disebut sebagai al-wilayah, iaitu kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes. Seterusnya, kita lihat kepada mahkamah syariah ini yang mempunyai bidang kuasa atau tidak mempunyai bidang kuasa dalam untuk membicarakan dan menjalankan dan memutuskan apa-apa perbicaraan. Seterusnya, punca bidang kuasa mahkamah syariah dalam perlembagaan persekutuan, kita boleh lihat kepada pindaan perkara 121 kuasa 1A dalam perlembagaan persekutuan. Dan seterusnya, dalam jadual ke-9 senarai 2, iaitu senarai negeri, iaitu perkara dalam bidang kuasa negeri. Kita melihat kepada kuasa penubuhan mahkamah syariah dalam merujuk kepada enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor tahun 2003. Mahkamah rendah syariah penubuhannya dalam Seksyen 55 kuasa 1, kemudian Mahkamah Tinggi Syariah dalam Seksyen 55 kuasa 2, dan seterusnya Mahkamah Rayuan Syariah Seksyen 55 kuasa 3. Baik, pegawai-pegawai kanan di Mahkamah Syariah negeri-negeri di peringkat negeri yang menjadi tunjang kepada organisasi mahkamah syariah adalah mereka pegawai-pegawai kanan mahkamah syariah yang terdiri daripada hakim-hakim mahkamah rayuan syariah, ketua hakim syari'i, hakim-hakim mahkamah tinggi syariah, hakim-hakim mahkamah rendah syariah, ketua pendaftar mahkamah rayuan syariah, ketua pendaftar mahkamah tinggi syariah, dan penolong-penolong mahkamah rendah syariah. Baik, ini adalah peruntukan-peruntukan yang mengandungi iaitu pelantikan pegawai kanan mahkamah syariah. Yang pertama, kita melihat kepada pelantikan ketua hakim syari'i iaitu dalam Seksyen 56, pelantikan hakim-hakim mahkamah rayuan syariah dalam Seksyen 57, pelantikan hakim-hakim mahkamah tinggi syariah dalam Seksyen 58, pelantikan hakim-hakim mahkamah rendah syariah dalam Seksyen 59, dan seterusnya. Pelantikan ketua pendaftar mahkamah rayuan syariah, pendaftar mahkamah tinggi syariah dan penolong-penolong pendaftar mahkamah rendah syariah iaitu dalam Seksyen 60. Bidang kuasa mahkamah syariah mengikut enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Di mahkamah syariah, bidang kuasa mahkamah adalah dibahagi secara berperingkat, iaitu peringkat pertama kita lihat kepada mahkamah rendah syariah, dan kedua mahkamah tinggi syariah, dan paling tinggi sekali iaitu dalam mahkamah syariah ialah mahkamah rayuan syariah. Baik, ini adalah bidang kuasa mahkamah rendah syariah dalam kes mal dan kes jenayah. Kita merujuk kepada Seksyen 62 kuasa 2 kuasa A enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor tahun 2003, iaitu dalam bidang kuasa jenayah yang membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam di bawah enakmen jenayah syariah Selangor, atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi RM3,000 atau pemenjaraan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Dan seterusnya, dalam bidang kuasa malnya pula, iaitu mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya. Jika amount atau nilai hak perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi RM100,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang, iaitu tidak termasuk tuntutan hadanah atau harta sepencarian.
ini merujuk kepada bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes jenayah dan kes mal. Dalam Seksyen 61, Klausa 3, Klausa A dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam dan boleh dihukum di bawah Enakmen Jenayah Syariah Selangor atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap ajaran-ajaran agama Islam dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan itu. Dalam bidang kuasa malnya pula, Mahkamah Tinggi Syariah boleh mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan iaitu pertunangan dan itu merujuk kepada undang-undang keluarga lah. Pertunangan, perkahwinan, perceraian, pembubaran perkahwinan dan apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan. Dan seterusnya nafkah orang-orang tanggungan, kesatarafan atau penjagaan atau jagaan iaitu hadanah. Kanak-kanak lah, budak-budak. Dan pembahagian atau tuntutan harta sepencarian, wasiat atau alang semasa maut al-maut, alang semasa hidup atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilaian wang oleh seorang orang Islam. Dan seterusnya, bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes malnya pula iaitu boleh mendengar dalam kes iaitu wakaf atau nazab, pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tak berwasiat, penentuan orang-orang yang berhak kepada harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak. Seterusnya, pengisytiharan bahawa seseorang yang telah mati itu ialah orang Islam atau sebaliknya pada masa kematiannya. Seterusnya, berkenaan dengan pentadbiran masjid-masjid dan surau dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis. Baik, ini berkenaan dengan bidang kuasa Mahkamah Rayuan. Dalam Seksyen 67 Klausa 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, di mana Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya. Dalam Seksyen 67 Klausa 2, apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu. Baik, namun begitu, kebenaran rayuan ini hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada Mahkamah Rayuan Syariah dan hal ini perlu diberi perhatian kerana ianya telah dikanunkan sebagai undang-undang yang tidak mengikat pihak-pihak bila berurusan dengan prosedur berkenaan. Baik, dan seterusnya ialah Seksyen 67 Klausa 3, apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan, dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu. Baik, ini dalam Mahkamah Syariah, dia hanya terikat kepada kadar hukuman di Mahkamah Syariah di mana hukuman itu tidak melebihi 3 tahun penjara dan tidak melebihi denda sebanyak RM5,000 dan tidak melebihi 6 kali sebatan. Baik, itu sahaja yang perkongsian kami berikan
berkenaan dengan tajuk bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia secara ringkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.